Cubaan suara, boleh dengar tak? Boleh. Okey, mana semua ni? Okey, dah boleh masuk Semua ready ke? Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Selamat datang ke forum anjuran IRDP, Institute for Research and Development of Policy yang bertajuk OPR Pengangguran dan SME Prospek Malaysia 2021. Jadi pada malam ini kita bersama dengan 3 orang panelis. Pertama sekali Dr. Said Marwan iaitu penolong profesor di UIA. Dan juga kita ada saudari Farhana Roslan, pelajar sarjana daripada Harvard Kennedy School of Government. Dan juga di sebelah saya kita ada Sheikh Huzaifah iaitu CEO kepada KZ Management Advisory. Jadi untuk forum kita pada malam ini kita banyak melihat dari segi data yang telah dilancarkan oleh DOSEM berkenaan dengan pengangguran dan juga kenyataan OPR ataupun kadar dasar semalaman yang telah dilancarkan oleh Bank Negara. Jadi kita akan berbincang sekitar pengangguran, keadaan ekonomi secara menyeluruh dan juga khususnya daripada prospek SME. Jadi untuk pusingan pertama kita akan pergi ke tajuk yang lebih teknikal berkenaan OPR tentang bagaimana statement yang baru dikeluarkan oleh Bank Negara baru-baru ini mengekalkan kadar dasar semalaman. Jadi antara hujah yang dikeluarkan dalam kenyataan tersebut berkenaan dengan permintaan luaran yang bertambah baik, pemulihan global dan juga vaksinasi. Jadi kita boleh lihat antara faktor-faktor yang dinyatakan dalam statement tersebut bukan faktor yang didorong oleh permintaan isi rumah dan juga perbelanjaan individu. Jadi soalan pertama kepada saudari Farhana, adakah ini bermakna perbelanjaan isi rumah ataupun kuasa beli individu masih tidak pulih lagi-lagi dalam keadaan PKP dan PKBB ni? Silakan saudari Farhana. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih kerana jemput saya ke forum ni. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat Hari Wanita Sedunia. Tu sebenarnya hari Isnin. Tapi wanita rasanya layaklah kalau nak minta seminggu kan untuk merayakan Hari Wanita. Jadi disebabkan Hari Wanita Sedunia lah saya rasa macam okeylah saya terima forum ni sebab nak mencabar diri saya untuk buat satu yang di luar keselesaan dan comfort zone saya lah sebagai hadiah saya untuk Hari Wanita. Jadi bila kita cakap pasal OPR ni kan macam saya cakap lah teknikal, orang yang terbaik nak cakap pasal isu ni sebenarnya ialah pegawai Bank Negara lah. Yang terbaiknya pegawai paling tinggi saya itulah governor, dia pun wanita kan. Jadi masalahnya Bank Negara ni apa-apa yang disebut dia akan jadi sensitif kepada market. Jadi kita memang takkan nampaklah pegawai Bank Negara mengaku sebagai pegawai Bank Negara dah bercakap dalam forum-forum awam sebegini. Jadi yang seterusnya yang kedua terbaik untuk cakap tentang hal ini ialah ekonomis lah. Jadi saya pula bukan ekonomis dan belum lagi tamat lagi belajar. Jadi rasanya kita malam ni kita santai je lah, kita secara diskusi dan komentari je lah. Kerana saya pun tidaklah seorang ekonomis yang sedang practicing di Malaysia sekarang dan melihat data-data secara sangat detail. Tapi saat itu kita boleh break up kepada 3 komponen lah pada saya. Zati cakap ada pelbagai faktor yang Bank Negara sebutkan untuk maintain ke 1.75%. Kita boleh pecahkan kepada 3 faktor lah pada saya. Pertama is bagaimana OPR itu sendiri government Bank Negara gunakan sebagai salah satu policy level, policy toolkit ataupun sebagai perkakas lah yang boleh digunakan untuk meningkatkan ataupun menyejukkan sikit ekonomi yang didefinisikan sebagai pertumbuhan KDNK lah, GDP kan. Kedua, kenapa 1.75% tu kalau bila kita biar government BNM biar kita kira positif, disebut sebenarnya positif. Kenapa biar kita tak turun, kita tak naik kan. Jadi kita discuss itu komponen kedua discussion kita. Yang ketiga, soalan Zati itu sendirilah. Adakah sebab Bank Negara tak sebut perbelanjaan isi rumah tu sebagai salah satu benda positif?
maka sebenarnya benda lain yang menyebabkan dia maintain 1.75% tu lah, dan bukannya perbelanjaan isi rumah ataupun kuasa membeli pengguna lah kan. Jadi kita pergi satu-satu. So saya cuba buat very quickly. Pertama, bagaimana BNM menggunakan kadar OPR tu. Jadi kalau ada ekonomis dalam sini, maaf ini memang basic sikit lah. Tapi kita nak discuss. So penting untuk tahu OPR ni ialah macam kadar faedah induk lah satu ekonomi tu. Jadi loan rumah, loan kereta tak sebab loan kereta fix loan rumah dan segala loan yang berkaitan dengan loan yang berubah alih akan bergantung pada OPR, overnight policy rate. Jadi dia macam kadar faedah peminjaman dan juga pendapatan faedah bagi orang yang menyimpan yang induk dalam satu ekonomi ni. Jadi dia adalah salah satu polisi monetary. Ada banyak lagi polisi monetary, tapi dia salah satu yang paling utama lah. Kita memang tunggu MPC tu, Monetary Policy Committee tu, dia macam satu board lah, committee yang duduk dalam Bank Negara, yang independen, yang luar, bukan staff Bank Negara. Dia orang akan determine lah OPR ni setiap 2 bulan lah, setiap 2 bulan sekali, dan sekali setahun tu ada 6 kali dah dia berjumpa. Jadi kita tahu sejak pandemik COVID ni, daripada selama-lama ni 3% kadar OPR ni tiba-tiba secara menjenam MPC menurunkanlah pada bulan Januari 2020 dan seterusnya by Julai 2020 ke sitting ketiga MPC pada tahun 2020 dah jadi 1.75%, 75% kan. Jadi bila kita turunkan tu, maknanya government nak mengimarahkan ekonomi tu, nak mengembangkan dan nak menurunkan kadar faedah supaya orang meminjam, businesses meminjam untuk invest dan sebagainya. Sebab ini salah satu polisi tool yang sentiasa digunakan. Dia tak boleh terlalu rendah. Satu kebimbangan ekonomi ialah bila kadar OPR ni terlalu rendah. Contohnya macam zero interest rate policy yang berlaku kat bermacam-macam negara membangun dunia disebabkan krisis 2010 yang dulu tu, Great Financial Crisis tu, Great Recession, yang sejak satu dekad yang lalu memang interest rate US baru ke belakang ni urut-urut nak mula menaikkan semula. Jadi bila kita dah bermain di kawasan rendah ni, OPR rendah ni memang dah bahaya sebab dah tak boleh turun. Jadi sebenarnya government Malaysia antara government yang sebelum ni memang agak Monetary Policy Committee Malaysia ni antara yang dia takut untuk terlalu rendah lah, menaikkan rendah. Tapi dia bukannya satu tahap yang kita berkata 1.75% rendah, 5% tu tinggi. Dia bukan macam tu, dia berbanding pada relatif ke mana kita bergerak kan, daripada keadaan asal, iaitu kita bertiga dari 1.75. Jadi kenapa 1.75% tu dengan MPC maintain tu kita kira positif? Sebenarnya banyak dah analisa, para analis ekonomis dah menganggarkan lah 50-50 lah, saya lihat ada yang menganggap akan jadi maintain 1.75% dalam market ni dalam Malaysia, dan ada yang kata akan potong lagi ni sebab keadaan PKP kan hari tu memang sangat teruk untuk ekonomi. Jadi mungkin perlu kita gunakan policy monetary ni lagi, OPR ni lagi untuk meningkatkan KDNK dan ekonomi kan. Jadi bila dia decide untuk maintain dan bukan turunkan, background kita ni background pandemik lah. Soalan yang bermain dalam kepala para ahli mandiri, ahli jawatan kuasa menteri polisi ekonomi tu adalah nak maintain ke nak turun. Jika positif maintain, kalau masih lemah ekonomi tu mungkin dia akan consider untuk turun lah. Jadi dia bukan sangat satu soalan yang banyak kepada meningkat lah. Dia hanya akan rasa macam patut meningkat kalau dia nampak possibility inflasi yang sangat dekat dan sangat berisiko tinggi dan terlalu cepat, KDNK membangun semula, baru dia akan mungkin consider untuk naikkan lah. Jadi buat masa sekarang ni soalannya daripada nak maintain atau nak turunkan lagi lah. Jadi the fact that dia maintain tu kita boleh lihat sebagai satu dia orang melihat unjuran-unjuran positif seperti yang dah cakap tadi lah, pasaran global dah meningkat semula. Jadi kita ni sebagai negara pengeksport terbesar akan terima banyak demand kan, banyak permintaan, dan vaksinasi dah jadi PKP kan, daripada PKP. Jadi semuanya mungkin akan meningkatkan lah. Cuma kenapa dia tak sebut lah perbelanjaan isi rumah tu? So part ketiga pula. Jadi adakah perbelanjaan isi rumah ni belum pulih
disebabkan oleh PKP dan sekarang PKPB pun belum nak kata boleh pulih lagi betul. Oleh sebab tu BNM tidak menyebut perbelanjaan isi rumah sebagai salah satu faktor untuk yang mengekalkan keadaan ni. Dia benda-benda positif lain yang disebut kan. Itu soalan Zati sebenarnya. Dan untuk saya jawab, sebenarnya kalau kita lihat, saya lihat semula kenyataan media Monetary Policy Committee pada 4 Mac yang lalu tu memang dia ada sebut very briefly, dia kata melihat kepada indikator-indikator yang menunjukkan kepada pemulihan dan perbelanjaan pengguna consumer spending naik rumah, sebenarnya dia membuat keputusan untuk maintain 1.75% tu bergantung kepada indikator-indikator ni lah. Jadi diorang memang melihat ada signs of perbelanjaan isi rumah, ada isyarat-isyarat yang menunjukkan perbelanjaan isi rumah mungkin akan pulih semula. Tapi bukanlah satu perkara yang besar lah. Yang besar sebenarnya yang lain-lain tadi tu, yang vaksinasi, permintaan global dan sebagainya, permintaan luar. Data terkini yang kita ada memang data suku keempat 2020. Dan menurut data tersebut saya lihat memang perbelanjaan isi rumah memang masih sangat lemah. Decline 3.44% berbanding suku ketiga 2020 2.7%, 2% lebih lah kan. Jadi kita banding suku keempat 2020 berbanding suku keempat 2019 memang jatuh 3.4%. Tetapi kalau kita lihat perkara asas seperti makanan, utility, gas, data, telekomunikasi, semua tu naik. Jadi yang turun ialah restoran, rekreasi dan sebagainya lah. Jadi perkara-perkara yang perbelanjaan yang discretionary, perbelanjaan yang macam mewah lah kan kita nak kata. Cuma nak kata perbelanjaan mewah ni tak adalah tak penting sebab dia masih banyak bisnes yang menjual perkara-perkara ni dan menjalankan ekonomi kita kan. Jadi kalau orang semua minta benda asas ni dan benda tu tidak akan meningkatkan ekonomi lah. Jadi oleh itu saya secara peradinya jangkakan yang Monetary Policy Committee tu masih belum yakin dengan kestabilan perbelanjaan isi rumah jugalah pada saya sebab perbelanjaan isi rumah ni kalau kita lihat pun ada unjuran yang menyebabkan inflasi akan naik ya. Tapi inflasi akan naik itu bergantung kepada yang oil price shock recently. Ada unjuran untuk yang mengatakan akan meningkat harga minyak. Jadi harga minyak ni ialah sejenis cost side inflation lah. Maknanya inflasi yang disebabkan oleh harga barangan dan bukan oleh permintaan yang lebih daripada barangan kan. Jadi biasanya kita guna OPR dan monetary policy ni untuk menyejukkan ekonomi ni sikit bila ada inflasi yang inflasi yang driven lah yang jadi akibat permintaan isi rumah yang terlalu laju dan bukannya cost side inflation. Jadi saya rasa even peningkatan harga minyak yang dijangkakan akan meningkatkan inflasi ni pun bukanlah satu sebab untuk menurunkan pula lagi meningkatkan pula OPR lah dalam discussion OPR ni sendiri. Jadi sebenarnya di situ dulu. Banyak kat situ tapi harap-harap membantu untuk kita share discussion kita tentang OPR, pengangguran dan PKS seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Farhana atas penjelasan yang agak mudah difahami bagaimana statement Bank Negara ni dan bagaimana ia dibentuk oleh perbelanjaan dan permintaan di peringkat ground level. Jadi untuk seterusnya kita akan lihat pula pada data pengangguran oleh dosa. Soalan ini tujukan untuk Dr. Said Marwan. Jika kita lihat trend kadar pengangguran suku tahun kedua yang 2020, dia memang kenaikan yang mendadak. Selalunya normal kita lihat ada 3% kadar pengangguran. Jadi dalam masa 3 bulan ni je kadar pengangguran memang naik. Jadi yang kalau dari pandangan doktor daripada data dosa yang telah diterbitkan tersebut, apakah sebenarnya status pengangguran di Malaysia dan struktur dia, adakah ia disebabkan kejatuhan ekonomi ataupun dalam erti kata lain cyclical unemployment ataupun dia adalah situasi normal pada masa sekarang ni? Jadi boleh Dr. Said Marwan jelaskan sedikit tentang pengangguran. Okey, terima kasih saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua. Selamat pagi kepada Puan Farhana di Harvard. Pagi ya di sana. And then selamat Hari Wanita kepada Puan dan saudari moderator
dan juga kepada semua wanita yang mengikuti program kita pada hari ini. Pertama-tamanya terima kasih kepada pihak IRDP atas jemputan ini. Okay, berbalik kepada persoalan daripada saudari moderator tadi mengenai pengangguran. Right. Jadi sebab saya ahli akademik, jadi mungkin kita pergi kepada basic dulu, iaitu apa sebenarnya pengangguran ini. Kan kita duk sebut pengangguran, unemployment, tapi apa sebenarnya definisi pengangguran, right? Jadi ia didefinisikan daripada Jabatan Perangkaan ataupun DOSM, dan global definition dia adalah orang yang menganggur sebenarnya adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi dia juga berminat untuk bekerja. Jadi kena ada dua syarat untuk orang yang dikategorikan sebagai penganggur ni. Dia tidak ada pekerjaan tapi dia juga tengah cari kerja sebab dia nak bekerja. Right? Jadi dia dikategorikan sebagai penganggur. Jadi kalau orang yang tak ada pekerjaan tapi dia tak berminat untuk bekerja, dia bukan dalam kategori sebagai seorang penganggur. Okay. Jadi dalam mendefinisikan pengangguran ini juga ada 3 jenis pengangguran yang biasanya lah kita lihat dari sudut ekonomi. Pertamanya adalah kalau dalam bahasa Inggerisnya pengangguran frictional. Sebenarnya saya cuba cari dalam bahasa Melayu tapi tidak jumpa perkataan yang mungkin sesuai untuk pengangguran frictional ni. Tapi secara ringkasnya, pengangguran frictional ni adalah pekerja yang biasanya meninggalkan pekerjaan sebelum ini dan dia sedang dalam proses mencari kerja lain. Ya. Jadi ia juga merujuk kepada graduan-graduan universiti yang baru keluar daripada universiti, baru graduate dan sedang mencari pekerjaan pertama mereka. Ya, jadi ini adalah situasi pengangguran yang normal dalam mana-mana pasaran buruh, tapi biasanya ia hanya dalam masa yang singkat. Okay. Itu pertama, pengangguran frictional. Kedua adalah pengangguran cyclical. Right? Ia merujuk kepada pengangguran yang disebabkan oleh cycle ekonomi. Right? Kalau kita tengok trend ekonomi, secara fitrahnya di mana-mana negara, ekonomi ni akan ada fasa naik dan turun. Jadi dia ada cycle naik dan ada cycle turun. Jadi pengangguran cyclical ni dikaitkan dengan pengangguran ketika kemelesetan ekonomi. Ini juga adalah satu jenis pengangguran. Dan yang ketiga adalah pengangguran struktural. Ya. Ia merujuk kepada perubahan struktur dalam ekonomi itu sendiri yang menyebabkan mismatch kemahiran yang dimiliki oleh pekerja dan kemahiran yang diperlukan oleh majikan. Right? Dan ini mungkin kita boleh lihat situasi pengangguran struktural ini sedang berlaku sekarang ini dalam era pandemik COVID-19. Right? Di mana industri-industri seperti pelancongan, perhotelan, syarikat-syarikat kecil dan sederhana, PKS, rentas industri. Maksudnya semua PKS ni, semua industri, di dalam semua industri, kebanyakan PKS memang struggle dan memang banyak kita lihat gulung tikar. Jadi ini situasi di mana berlaku perubahan kepada struktur ekonomi itu sendiri, di mana pekerja-pekerja di dalam industri ini sudah tidak dapat mencari pekerjaan yang memerlukan kemahiran dan pengalaman mereka. Contoh lain, kalau kita lihat sekarang ini, kalau kita lihat industri-industri yang sedang meningkat, contohnya seperti industri yang perkhidmatan, perdagangan, kesihatan. So ini pula industri yang memerlukan lebih pekerja. Jadi tapi dia mungkin dalam masa yang singkat tidak dapat memenuhi keperluan majikan. Jadi ada dua industri berbeza di sini. Satu industri-industri yang sedang naik, satu lagi industri-industri yang sedang turun seperti pelancongan tadi, di mana orang yang hilang kerja di industri yang menurun itu sukar untuk mencari pekerjaan baru.
even though ada kekosongan di industri-industri yang sedang meningkat. Jadi ini adalah dari sudut industri-industri yang telah berubah. Jadi dari pandangan makronya, ia struktur ekonomi dan pasaran buruh telah berubah. Jadi ini adalah satu lagi jenis pengangguran. Berbalik kepada persoalan oleh saudari moderator tadi, actually kalau kita tengok balik 30-40 tahun kebelakangan di Malaysia, fasa business cycle ini, fasa ekonomi naik dan turun ini, saya boleh unjurkan adalah akan berlaku lebih kurang 10 ke 15 tahun di Malaysia. Kalau kita masih ingat, ASEAN Financial Crisis berlaku pada tahun 1997 hingga lebih kurang 1999. Dan kemudian berlaku pula Global Financial Crisis 10 tahun kemudian, 2007 hingga 2009. Dan pada akhir 2019, iaitu 10 tahun kemudian, ekonomi global kita lihat memang dalam fasa menurun. Dan kita juga lihat petanda-petanda bahawa ekonomi Malaysia juga bakal menurun. Ya, jadi bila kita kaitkan situasi ini, kemungkinan besar pengangguran yang berlaku pada awal 2020 adalah gabungan pengangguran cyclical yang memang ekonomi akan menurun walaupun tak ada pandemik, yang berlaku daripada business cycle, dan juga struktural. Ya, jadi ada gabungan cyclical dan struktural yang berpunca daripada pandemik, dan mungkin juga ada sedikit sebanyak frictional daripada graduan-graduan yang baru graduate daripada kerja. Right? Tapi nilai sebenar atau peratusan sebenar daripada cyclical dan fractional ni kita tidak pasti. Right? Sebab kita pun data-datanya pun masih developing, dan kita sendiri pun tidak pasti berapa contribution daripada cyclical dan struktural. Tapi yang pasti kadar pengangguran yang kita lihat di Malaysia, seperti yang saudari moderator sebut tadi, adalah yang terburuk yang kita alami sejak tahun 1993. Pada tahun 1993, kadar pengangguran adalah 4.1%. Right? Jadi kalau kita lihat statistik daripada DOSM, sekarang ini kadar pengangguran adalah 4, pada tahun 2020, kadar pengangguran adalah 4.5%. Jadi even masa Global Financial Crisis tahun 2009 kita dah rasa sangat teruk. Global Financial Crisis masa itu unemployment, pengangguran hanya 3.7%. Right? Tapi yang lebih membimbangkan sebenarnya bagi saya adalah kadar pengangguran belia. Kadar pengangguran belia yang berumur 15 hingga 24 tahun, yang statistik menunjukkan meningkat, especially lepas pandemik, hingga data terbaru yang kita ada adalah Januari 2021. Jadi sekarang ini kadar pengangguran belia adalah pada kadar 13.5%. Right? Jadi antara sebabnya kita pun masih lagi belum pasti, tapi mungkin adakah sama ada belia itu tidak cukup skill untuk bekerja, ataupun skill ada tapi banyak pekerjaan yang ada tidak sesuai untuk belia, ataupun tidak ada pekerjaan langsung. Right? Jadi ini adalah antara isu-isu yang perlu ada penjajaran semula melalui polisi-polisi dan juga tindakan oleh kerajaan untuk penstrukturan semula pasaran buruh. Jadi mungkin saya boleh ulas mengenai penjajaran ataupun polisi-polisi ini di pertingkatan seterusnya. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Syed Marwan. Jadi kita dapat lihat Dr. telah menjelaskan tentang perbezaan jenis pengangguran yang ada, dan bagaimana pada awal tahun 2020 kita sudah pun lihat trend untuk cyclical employment akibat kejatuhan ekonomi, dan pula diikuti dengan pandemik yang lebih memparahkan lagi structural unemployment
lebih-lebih lagi dalam beberapa industri, terutamanya PKS yang telah pun banyak gulung tikar. Jadi seterusnya bergerak kepada Syekh Huzaifah. Jadi kita dapat lihat daripada Ustaz Bara katakan tadi, banyak PKS yang gulung tikar dan menyebabkan lebih banyak pengangguran, sedangkan PKS kita dapat dia menyumbang lebih hampir 50% kepada pekerjaan yang ada di Malaysia. Jadi sebagai pemilik yang banyak menguruskan, pemilik audit firm yang banyak menguruskan syarikat PKS, bagaimana saya lihat trend dari segi kewangan dan juga kemampuan PKS ni untuk mengekalkan pekerja dan mengekalkan syarikat mereka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari moderator Zati dan ahli-ahli panel yang lain. Saya nak claim mewakili SME macam agak melampau lah juga, tapi just to share macam an insight ataupun sedikit gambaran situasi terkini yang dapat saya lihat di kalangan kawan-kawan, di kalangan klien-klien dan network yang ada. Sebelum kita terus kepada pengangguran, saya nak gambarkan sedikit keadaan sekarang. Semasa pandemik berlaku, kita kena clear yang krisis yang berlaku ini sebenarnya bermula sebagai krisis kesihatan. Virus, pandemik dan sebagainya adalah krisis kesihatan. Cuma impak kepada ekonomi itu adalah keputusan langsung atau kesan langsung daripada tindakan-tindakan kerajaan lah. Tindakan-tindakan kerajaan yang memilih untuk membuat PKP dan sebagainya, itu sebenarnya yang menyumbang kepada apa jua cabaran ekonomi sekarang lah. Jadi bermula lebih kurang setahun yang lalu, PKP, ketika itu kita boleh cakap semua, almost all aktiviti ekonomi dihentikan lah. Jadi kalau kita tengok SME ataupun PKS ni, mengikut data yang terakhir tahun I think 2019, total number of syarikat SME ni lebih kurang 900,000, almost 1 million syarikat lah, di mana sekitar 76% ataupun 700,000 syarikat adalah kategori mikro. Mikro ni maksudnya sama ada owner tu sendiri yang bekerja dan memiliki pekerja up to 5 orang lah untuk syarikat. So kita boleh anggarkan lebih kurang, kalau yang mikro ini 700,000 syarikat dengan 5 orang staff, mungkin dalam 3.5 million workforce dia lah. Jadi apabila macam apa yang saudari Fahana share pun tadi, domestic consumption menurun, sektor yang akan paling terkesan adalah SME. Sebab kalau kita tengok secara generalnya, SME ni number one, sangat jarang SME yang bermain dengan industri luar lah, export import. Jadi pendapatan SME sangat bergantung kepada domestic consumption. Penjualan dia adalah di lokal lah, di ekonomi tempatan. Jadi apabila masyarakat kurang mampu atau kurang berbelanja dan sebagainya, impact tu directly affect SME. Yang tu first lah. Nombor dua, bila kena tutup perniagaan, maksudnya masa PKP yang first tu almost 3-4 months, kena tutup perniagaan, dan ada setengah sektor yang tutup long after that juga, sektor sukan atau kesihatan dan kecantikan macam spa dan sebagainya, antara sektor yang dibuka lambat. Jadi beberapa bulan tu SME ni tidak ada pendapatan langsung, namun kos-kos tetap, overhead cost still kena tanggung lah, sewa, gaji dan sebagainya. Itu yang akhirnya menyebabkan kebanyakan SME tidak dapat bertahan. Sebab SME ni dia bukan macam syarikat besar yang ada cash reserve banyak.
dia kalau kita andaikan di peringkat individu, kalau orang kaya mungkin ada simpanan yang mampu menampung 6 bulan ataupun setahun perbelanjaan, tapi SME ni memang ibaratnya macam pekerja B40 kan, hidup dari satu cycle gaji ke gaji yang lain. SME pun lebih kurang begitulah. Kebanyakan SME tidak mempunyai cash reserve yang cukup untuk survive beberapa bulan tanpa pendapatan. Itu yang menyebabkan banyak SME, especially yang kategori mikro tadi, yang terpaksa menutup perniagaan. Itu yang kalau kita lihat impact dia, macam Dr. Marwan share tadi, kadar pengangguran naik, pengangguran belia naik, semuanya sebab cabaran untuk meneruskan perniagaan. Dan kita pun tahu gaji pekerja adalah salah satu kos yang besar untuk SME. Sebab kalau kita faham industri SME ni perniagaan kecil, jadi most of them memang sangat jaranglah nak buat automation, nak mampu beli mesin besar. So kebanyakan perniagaan SME sangat labor intensif. Apatah lagi kalau perniagaan perkhidmatan lah, contoh accounting firm ke atau spa sebagainya, labor intensif lah, bergantung kepada tenaga kerja. Jadi kalau kita tengok structure cost dia tu, antara yang paling besar, paling major adalah gaji. Jadi bila tidak ada pendapatan merosot dan sebagainya, memang first impact akan kepada gaji lah. Dan pilihan yang ada sama ada buat potongan gaji dan sebagainya, atau pilihan terakhir adalah kena lay off lah, buang pekerja. Dan yang antara yang saya sesalkan juga adalah yang menambahkan atau membuatkan keadaan lebih teruk apabila kerajaan banyak membuat perubahan-perubahan ataupun pengumuman last minute. Sekejap PKP, sekejap PKPB, sekejap PKPP dengan SOP yang tidak jelas walaupun sudah hampir setahun. Jadi dalam perniagaan ni kita bukan boleh buat keputusan semalaman. Contohlah, katalah saya mengusahakan restoran katakan. Jadi kalau PKP memang restoran tak boleh buka langsung. Jadi tutup. Tapi saya tak tahu berapa lama tutup. Mungkin kalau saya tahu sebulan tutup, saya boleh survive lagi dan maintain staff yang ada. Tapi kalau saya tahu kena tutup 5-6 bulan, I know I cannot survive. I have to let go my staff lah. Tapi kemudian tiba-tiba buka balik. Boleh bungkus dan sebagainya. Walaupun boleh bungkus dan I know I don't need staff seramai sebelum ni sebab kita tak perlu better sebagainya. Kemudian tiba-tiba buat pengumuman minggu next weeknya boleh buka full. Mungkin ada staff yang dah dihantar pulang ke Thailand contohnya untuk kedai-kedai tom yum. Jadi perubahan-perubahan mendadak ini sangat mencabar, menyusahkan peniaga-peniaga SME untuk planning, untuk tahu. Kita pun nak kena cukup info untuk decide on our business kan. Nak maintain ke, nak kecilkan ke, nak sebab sewa jalan. So adakah kita kena move ke premis lain yang sewa lebih murah. Begitu juga retail kan, macam yang baru-baru ni bulan 1 bulan 2 kedai-kedai retail boleh dibuka tapi pergerakan dihadkan. Jadi apa faedahnya saya buka kedai kalau kita tahu tak ada trafik, kita boleh nampak mall kosong kan. Jadi kita incur kos elektrik, kita incur gaji pekerja tapi jualan tak ada. Jadi benda-benda tu akhirnya membuatkan ramai usahawan SME yang memilih untuk simply close down lah. Dan apabila kena close down ni untuk restart, contohlah kalau kata semasa PKP hari tu kena tutup perniagaan, anggaplah saya buka kedai
jual pisang goreng lah tepi jalan. Saya tak berniaga 3-4 bulan. Jadi apa pilihan yang saya ada adalah guna duit simpanan lah yang ada, guna modal saya. Jadi apabila PKP dah habis, nak mula balik perniagaan, duit modal nak rolling pun dah tak ada. Saya nak beli tepung, nak beli pisang sebagainya, dah tak ada. Jadi untuk stop sementara perniagaan dan restart balik tu tak semudah yang orang lain anggaplah. Orang yang tak menjalankan perniagaan mungkin dia tak nampak benda tu, tapi nak start stop ni bukan semudah buat pengumuman dekat TV next week boleh start, next week kena stop. Dia implikasi dia besar lah, dan itu yang kita saksikan sekarang. Okay, terima kasih Syekh atas perkongsian bagaimana situasi dan kebanyakan SME sekarang, dan terutamanya yang berkategori mikro lah, yang banyak bergantung kepada local consumption dan dipengaruhi oleh ketidaktentuan pasaran dan kebenaran SOP semua. Jadi selesai pusingan pertama. Untuk pusingan kedua, kita akan bergerak kepada data daripada dosen semula, tapi ini berkaitan dengan guna tenaga tidak penuh atau dalam erti kata lain underemployment. Jadi untuk Dr. Syed Marwan, dari segi trend semasa underemployment, jadi trend dia macam lebih kurang daripada tahun 2019. Jadi dalam suasana pandemik sekarang ni, adakah isu underemployment ni macam tak berubah ataupun sebenarnya ia mengeruhkan lagi masalah underemployment pada waktu kini? Silakan. Okay, terima kasih saudari. Sebelum saya jawab soalan tu, saya rasa saya nak juga terangkan apa definisi underemployment ni, right? Kalau ataupun dalam bahasa Melayunya adalah guna tenaga tidak penuh, right? Tapi mungkin lebih mudah kita sebut underemployment. Jadi underemployment ni secara mudahnya definisinya adalah pekerja yang bekerja di jawatan yang tidak setara dengan kelayakan yang dia ada, right? Jadi orang yang ada kerja tapi jawatan yang dia pegang tu tidak sesuai ataupun kurang daripada sepatutnya dia kerja. Contohnya kalau orang ada degree tapi dia kerja dalam jawatan yang memerlukan low skill, right? Jadi dalam underemployment itu sendiri ada beberapa kategori untuk mengukur underemployment. Antaranya adalah time related underemployment, di mana ni adalah orang yang bekerja tetapi dia bekerja kurang daripada 30 jam seminggu dalam pekerjaannya. Biasanya ni adalah orang-orang yang kerja part time ataupun kontrak, ataupun kita boleh lihat sekarang ni adalah gig workers, orang yang bekerja gig, jadi rider apa semua. Mungkin dia ada 2-3 pekerjaan, tapi setiap pekerjaan yang dia kerja itu kurang daripada 30 jam seminggu. Jadi mereka ni masih dalam kategori orang bekerja tapi masuk dalam kategori underemployed. Maksudnya guna tenaga yang tidak penuh. Kategori lain adalah skill related underemployment. Jadi ini adalah kategori yang seperti mana yang saya sebut tadi. Contohnya seperti orang yang tamat universiti, ada degree. Jadi bila ada degree, dia diklasifikasikan sebagai orang yang ada high skill. Tapi dia bekerja di jawatan yang hanya memerlukan mid ataupun low skill. Jadi orang seperti ini dikategorikan sebagai underemployed. Contoh mudah lain, contohnya anak Makcik Kiah. Anak Makcik Kiah ni nama dia Ali. Ali ni engineer. Kelayakan dia engineer, tapi dia jual nasi lemak. Dia kerja sebagai penjual nasi lemak. Ini bukan contoh untuk merendah-rendahkan penjual nasi lemak ataupun PKS. Bukan, ni just contoh underemployment. Sebab Ali ni dia di-train ataupun dia belajar sebagai seorang engineer.
daripada lepas SPM, dia masuk diploma berapa tahun, ambil degree 4 tahun pasal engineering, semua dia belajar pasal engineering, lepas graduate dapat sijil engineering, at the end tolong Makcik Kiah jual nasi lemak. Di mana jual nasi lemak ni tak perlukan apa-apa training sebagai engineer pun, right? Sebab even orang yang tak ambil SPM pun dia sudah ada skill yang cukup untuk jual nasi lemak. Right? Jadi dari sudut ini Ali ni underemployed. Right? Sememangnya isu underemployment ni satu isu yang berlaku sebelum COVID lagi. Right? Statistik yang saudari moderator sebut pada tahun 2019 itu, saya rasa kerana data yang buat pertama kali dikeluarkan oleh DOSM, Department of Statistics baru-baru ini. Right? Mungkin ada lagi data-data yang sebelum itu yang saya tidak akan terkejut, memang underemployment sudah lama adalah satu isu. Sebab saya ada terjumpa beberapa artikel yang sudah menyebut mengenai underemployment ni daripada tahun 1999 lagi, 1997 lagi. Tapi mungkin kerana statistik ini baru dikeluarkan oleh DOSM, mungkin kita baru perasan. Right? Dan data yang DOSM sebut yang terbaru, sekarang ini hampir 2 juta orang underemployed. Right? Dan dari average number lebih kurang 33% adalah orang yang ada degree. Orang yang underemployed ni dia ada kerja tapi 33% adalah orang yang ada degree. Maknanya satu daripada 3 orang yang ada degree ni bekerja di jawatan yang di bawah kelayakan yang sepatutnya. Right? And saya lihat sendiri laporan statistik daripada DOSM. Boleh kata DOSM sebut bahawa sebenarnya macam ada indikasi bahawa something wrong dengan struktur pasaran buruh. Jadi ini statistik sebelum pandemik pada tahun 2019. DOSM sudah highlight ada something wrong dengan struktur pasaran buruh di Malaysia. Jadi yang terbaru lagi, the number untuk underemployment ni adalah 37.4% orang yang ada dalam pasaran buruh sekarang adalah underemployed. Right? Saya rasa kita boleh lihat sendiri berita-berita ataupun kita kenal kawan-kawan kita sendiri yang dulunya mungkin kerja pilot, sekarang jual nasi campur, yang dulunya engineer, sekarang mungkin usahawan kerepek. Right? So saya rasa kita pun boleh relate kepada underemployment ni. Dan salah satu penyebab underemployment adalah kerana struktur ekonomi kita di Malaysia sebenarnya lebih menekankan kepada pekerja semi dan low skill. Right, so ini sudah lama ahli-ahli ekonomis dan akademik yang telah menyebut tentang perkara ini, dan kalau kita boleh relate kepada middle income trap, di mana kita cuba untuk bersaing dengan pasaran global dengan menawarkan semi dan low skill, tapi kita tak boleh nak keluar daripada middle income ini kerana tidak cukup pekerjaan dan skill yang dapat memenuhi pasaran yang dapat memenuhi pasaran yang dapat menaikkan ekonomi negara kepada ekonomi high income. Jadi kita masih lagi terperangkap dalam kategori ini. Dan pada tahun 2020, statistik menunjukkan bahawa daripada semua pekerjaan baru yang dicipta pada tahun lepas, hanya 28% pekerjaan baru adalah untuk skill labor, untuk high skill labor. Maksudnya hanya 28% adalah sesuai untuk orang yang ada degree. Yang lain adalah semi ataupun low skill pekerjaan.
Dan kalau kita tengok dalam laman web Kementerian bawah Kementerian Sumber Manusia, My Future Jobs, right, daripada 600,000 pekerjaan yang diiklankan dalam laman web ni, My Future Jobs, hanya 8% pekerjaan yang diiklankan ataupun ditawarkan adalah sesuai untuk graduan yang ada degree, pekerja yang ada degree. Yang lebih adalah low dan semi skill job. Even di bawah, even dalam website bawah Kementerian Sumber Manusia. Dan satu lagi cabaran yang mungkin perlu dihadapi realiti graduan sekarang ini adalah kerana ramai yang graduate yang ada degree, masters dan PhD, tetapi dia tidak ada pengalaman bekerja. Dan sekarang ini, dalam situasi sekarang ini, kita lihat tadi statistik orang yang menganggur. Dan kebanyakan orang yang menganggur pada tahun lepas dibuang kerja dan sebenarnya dia banyak pengalaman. Dan sekarang ini dia dalam proses untuk mencari kerja baru. Jadi graduan-graduan yang baru saja keluar daripada universiti sekarang ini terpaksa bersaing dengan orang-orang yang sudah ada pengalaman. Right? Jadi mungkin kemungkinan besar apa yang berlaku adalah graduan-graduan ini terpaksa terima kerja yang di bawah kelayakan dia. Dan of course bila ini berlaku, gajinya juga kemungkinan besar rendah. Dan saya nak kaitkan juga dengan satu lagi isu berlaku di mana pekerja-pekerja di Malaysia akhirnya menjadi underpaid, dibayar gaji rendah dan juga high debt, berhutang yang tinggi. Right? So statistik untuk underpaid dan high debt ni yang data yang kita ada pada tahun 2019 yang terbaru, di mana median gaji rakyat Malaysia adalah 2,400. Dia ada peningkatan berbanding tahun sebelumnya 2018, ada naik 5.8%. Tetapi adakah ini cukup sebenarnya? Sebab mengikut cadangan Bank Negara pada tahun 2016, Bank Negara sebut gaji living wage maksudnya gaji yang sesuai untuk hidup untuk hidup selesa, bukan selesa, just untuk survive di kawasan bandar sepatutnya adalah 2,700. Ni untuk orang single. Untuk orang single sekurang-kurangnya dia kena ada 2,700 untuk hidup dengan sesuai di kawasan bandar. Bermakna kalau kita bandingkan median gaji 2,400 dengan cadangan Bank Negara living wage 2,700, bermakna ramai pekerja yang dibayar di bawah paras living wage, right? And baru-baru ini Dawson pun ada highlight kemungkinan besar situasi ini akan berlaku lebih teruk pada 2020. Tapi statistik dia tak finalize lagi. Yang dia ada 2019 iaitu median 2,400. 2020 kemungkinan besar lebih teruk dan mungkin median gaji turun dengan lebih mendadak berbanding dengan 2019. Jadi bila dah berlaku situasi di mana ramai terpaksa hidup di bawah living wage, jadi ramai akhirnya terpaksa berbelanja di luar kemampuan. Sebab gaji katakan 2,500 tapi nak hidup di Kuala Lumpur perlu sekurang-kurangnya 2,700. Maka tidak terkejut bila kita tengok statistik yang baru-baru ini di-highlight oleh Menteri Kewangan kita. Menteri Kewangan sebut beberapa hari lepas, dia quote statistik daripada Bank Negara, dia cakap hampir separuh, 1 daripada 2 belia ada hutang kredit kad yang tinggi.
Dia kata, and then bila dah macam tu, the millennials spend beyond their means. Dan bila dah macam tu, saving pun kurang. Bila dah gaji rendah, kos sara hidup tinggi, mana nak ada duit untuk saving kan? Jadi bila saya tengok statistik daripada EPF pun ada highlight, dia kata satu daripada dua orang, 50% ada kurang daripada 200,000 dalam akaun. EPF dia recommend sepatutnya sekurang-kurangnya ada 50% orang ada kurang daripada 200,000 dalam akaun. Jadi EPF kata sepatutnya setiap orang perlu ada sekurang-kurangnya 240,000 bila dia mencecah 55 tahun. So sebab kebiasaannya even 240,000 pun tak cukup, sebab biasa 50% lepas dia bersara, saving akan habis dalam masa 5 tahun. Jadi ini antara statistik yang di-highlight oleh Menteri Kewangan baru-baru ini, dan saya lihat ada banyak kritikan daripada orang awam kepada kenyataan Menteri Kewangan, tapi bagi saya tak perlu orang kritik ataupun marah kepada kenyataan menteri, tetapi dia hanya highlight realiti semasa. Tapi isunya sekarang, apa sebenarnya perancangan kewangan untuk apa sebenarnya perancangan kerajaan untuk menangani realiti yang sedang kita hadapi. And mungkin kalau saya boleh highlight juga, satu lagi adalah isu di mana, sebab saya baru teringat saudari Fahana sebut tadi mengenai Hari Wanita, satu lagi statistik adalah sebenarnya kalau pekerja itu adalah wanita. Sebab statistik menunjukkan bahawa golongan pekerja wanita dalam Malaysia sebenarnya mempunyai kelayakan yang lebih tinggi dan baik berbanding lelaki. Ramai sebenarnya wanita yang ada degree, masters berbanding lelaki. Tetapi bila kita tengok nilai median purata gaji, wanita dibayar kurang daripada lelaki. Kalau lelaki dibayar sebanyak 2,500, wanita hanya dibayar sebanyak 2,400 nilai median. Boleh lihat di DOSM. Jadi sebenarnya ada juga jurang daripada struktur gaji mengikut jantina. Even though walaupun wanita ni lebih berkelayakan, tapi wanita underpaid berbanding lelaki. Dan kalau kita tengok pula statistik unemployed dan pengangguran dan juga underemployment pada tahun 2020, sebenarnya ramai wanita yang dibuang kerja, especially dalam industri yang menurun tadi. Majoritinya adalah wanita. Dan underemployed pun ramai wanita. Underpaid pun wanita. Jadi mungkin ni satu lagi isu yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan, dan perlukan penjajaran semula untuk membetulkan struktur ekonomi supaya underemployment dapat ditangani, dan juga payment juga, gaji juga perlu ditangani. So perkara-perkara ini mungkin ada lagi masa kita boleh ulas lepas ini. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Doktor telah terangkan bagaimana isu underemployment ni sebenarnya dah lama dah menjadi kerisauan dan dibincangkan oleh ahli-ahli ekonomi. Jadi kita dapat lihat dapat masalah dalam struktur ekonomi yang lebih banyak memberikan peluang pekerjaan yang low skilled dan semi skilled berbanding yang high skilled. Dan ini juga membawa kepada isu underpaid dan juga golongan, especially belia yang berpendapatan kurang daripada living wage yang sepatutnya. Dan juga doktor telah bawa kita pada angle yang lebih yang menarik, iaitu dari segi perbezaan dari segi jantina, bagaimana wanita lebih banyak underemployed, lebih banyak lagi unemployment dan juga underpaid. Jadi melihat kepada isu-isu tersebut, kita akan
pergi kepada panelis kita Saudari Farhana tentang polisi-polisi atau rancangan-rancangan kerajaan yang kita dapat lihat sedang cuba untuk mengurangkan kadar pengangguran. Tapi adakah program-program ini hanya memberi fokus kepada pengangguran dan mengabaikan isu underemployment? Dan bagaimana program-program seperti MyStep contohnya, adakah ianya satu program yang baik kalau kita lihat dari segi jangka masa panjang ataupun dia hanya menyediakan solusi yang bersifat jangka masa pendek? Dia boleh Saudari Farhana terangkan sedikit. Okey, terima kasih. Terima kasih Dr. Marwan sebab bagi background yang sangat detail dengan statistik yang terkini yang saya pun banyak belajar. Jadi mungkin sumbangan saya dalam persoalan unemployment ni juga dan jangka masa pendek, jangka masa panjang ni lebih kepada elemen political economy lah. Saya bawa angle political economy sikit. Sebab sebenarnya memang under unemployment ni ataupun dari segi dua cara tu iaitu lower daripada skill kita ataupun kurang daripada masa yang full time kan. Bukan isu yang unik untuk Malaysia. Dia memang ialah satu fenomena yang sangat menular macam di sini juga, di United States, di Amerika dan di Europe. Dan pandemik ini sekadar menerangkan lagi, menyuluhkan lagi masalah ini. Jadi kalau nak kata unemployment ni satu perkara yang kita dah lama tengok, tapi under unemployment ni kalau kita tengok waktu 1970-an, 1960-an tak keluar diskusi ni. Even di United States di negara-negara berbangun. Jadi fenomena di mana skill kita tidak dapat mendapatkan kerja yang setara dan skill kita juga tidak dapat mendapatkan kerja full time, terpaksa melihat ke bawah kerja-kerja yang lebih kurang skill ni yang diperlukan walaupun kita ada master, PhD dan sebagainya. Ialah satu fenomena yang memang disebabkan oleh trend-trend masa kini. Jadi dia bukan macam unemployment. Unemployment ni ialah nombor statistik lama yang kita dah biasa tengok. Ada kerja, tak ada kerja, ada kerja, tak ada kerja. Tapi unemployment ni ada kerja tapi either part time ataupun full time tapi tidak stabil. Macam tu kita fikirkan. Jadi sebenarnya profesor saya sendiri cakap lah, dia pakar ekonomi urban dan pasaran buruh di India, Bangladesh dan sebagainya. Dia sebut masalah unemployment dan unemployment terutama di kalangan belia ni ialah masalah terbesar, cabaran besar untuk kita punya lifetime kita ni, untuk zaman kita ni. Zaman 21 century ke abad ke-21 ni. Jadi cara kita fikir unemployment dah tak boleh sama dengan dulu lah. Polisi dah tak boleh sama dengan cara kita fikir untuk create pekerjaan macam dulu. Sebab buruh sekarang ni ialah middle income trap, dan bukan saja middle income trap, the middle is shrinking. Jadi pekerjaan di tingkat middle tu tidak ada. Jadi pasal ke bawah kan, walaupun kelaikan kita di tengah. Dan masalah ini ialah mangsa kepada beberapa elemen yang saya nampak, iaitu dan juga banyak dibincangkan dalam arena political economy sekarang, iaitu teknologi dan globalisasi. Mungkin Malaysia tidak menjadi mangsa globalisasi yang menjadi-jadi sebab kita adalah salah satu negara yang mengeksport tu. Kalau kita tengok US dan Europe, banyak pekerja dan pasar dan buruh memang marah kepada kerajaan kerana tidak kontrol isu globalisasi ni kan. Banyak kerja di outsource kepada China dan mereka pun hilang kerja. Di Malaysia mungkin ini kurang sikit, cuma Malaysia punya isu globalisasi ada perbincangan untuk hari lain lah. Tapi yang utamanya teknologi. So teknologi menyebabkan banyak pekerjaan ataupun kelayakan zaman middle yang zaman dulu ni
dia jadi tak berapa nak relevan. Jadi kalau ada seorang yang keluar sebagai engineer, dia tak boleh jadi engineer biasa je. Dia kena engineer yang pandai programming, pandai buat coding dan sebagainya. Sebab yelah, bila kita tengok kelaikan memanglah layak kan, mungkin ada satu tangkap kelaikan, tapi teknologi ni dah bergerak lebih laju dan keperluan ekonomi untuk keperluan pekerjaan yang membayar gaji yang tinggi dan stabil tu memang tak boleh terima kelaikan yang standard ni dah. Terutama lagi macam saudara Marwan cakap, tak ada pengalaman pula tu lagi kan. Yang lebih-lebih banyak pengalaman ni pula pun dah masuk semula ke pasaran buruh sebab di bawah kerja. Maka memang persaingan di tengah ni memang sangat tinggi persaingannya kan. Jadi orang-orang yang berkelaikan ni pun kena bawah dan terpaksa pula bersaing dengan orang yang memang dari asal ni memang dah buat kerja-kerja yang berkelaikan rendah, low skill ni. Jadi macam semakin hangat competition lah kan, persaingan di dalam pekerjaan yang low skill ni juga. Dan lagi satu ialah faktor yang menyebabkan ni ialah masa kita lihat dulu bila ada Grab dan sebagainya, kita meraihkan bisnes suka, bisnes golongan investor, bisnes pekerja, bagus ni, ada cara untuk nak kerja kan. Ni lah satu disruptive teknologi. Dan tak lama kemudian baru kita nampak yang semakin lama semakin banyak kerja yang dah tak stabil. Jadi employment kontrak-kontrak pemburuhan yang lama yang terpaksa bagi EPF-nya, SOCSO-nya, medical benefit-nya, pekerjaan-pekerjaan begini, kontrak begini dah dikira lapuk. Jadi di kalangan majikan pun kalau dah semakin banyak macam ni, saya pun kena buat macam ni juga. Buat apa saya nak bayar mahal-mahal dan sebagainya kan, contohnya. Saya nampak saudara Syed pun gelak kan. Tapi ini memang satu tersenyum dia. Memang PKS ada dia punya perspektif lah yang kita akan bincang. Jadi this is menyebabkan hakisan kepada hak buruh tau. Labour contract dan sebagainya. Ini satu trend lah yang menyebabkan underemployment ni semakin menjadi-jadi. Jadi yang saya sebenarnya lebih khawatir, walaupun underemployment ni ialah long term trend, unemployment is the more short term yang kita kena fikir, tak ada kerja langsung dan ingin mencari kerja. Kan? Saya khawatir yang bila pandemik dah habis pun kita tak boleh kembali ke keadaan yang lower under unemployment sebab pandemik ni dah membiasakan kita dengan keadaan pekerjaan yang tidak stabil ni. Kalau ikut baru sikit, 1.8 juta, 2 juta seperti kata Dr. Marwan. Daripada 15 juta tenaga buruh Malaysia, tak ramai lagi lah tak ramai lagi lah boleh katakan yang terpaksa kerja tidak stabil ni. Masih ramai yang kerja stabil lah, government dan sebagainya. Tapi dia punya peningkatan tu semakin mendadak dan semakin menjadi-jadi. Jadi saya risau, saya khawatir pandemik ni akan membiasakan majikan, membiasakan tenaga buruh yang terpaksa terima juga lebih banyak kerja-kerja dalam bentuk yang tidak stabil ni. Sebab this is just the way the future is going to be kan. Jadi ini dah satu yang government kena fikir. Jadi pada soalan Zati, yes, saya setuju yang buat sekarang sebab pandemik, lebih baik ada kerja daripada tak ada kerja. Jadi inisiatif seperti MyStep dan sebagainya bagus untuk memberikan pekerjaan untuk masa yang singkat. Cuma dia tidak boleh terlepas pandang isu underemployment yang underlying ni juga. Dia underlying kepada pasaran buruh. Dia mungkin dari suka nak patah balik ke keadaan di mana kerja-kerja adalah kerja-kerja jenis yang stabil, dapat SOCSO, dapat EPF dan sebagainya. Jadi solusinya memang jangka masa terdekat ni memang lebih baik memberi kerja daripada tak ada kerja. Tapi solusi jangka masa panjang, nak tak nak, seperti kata Dr. Marwan, negara kita ni memang kerajaan mesti kena ada rancangan yang sangat jelas untuk bagaimana untuk meningkatkan ekonomi kita dan meningkatkan taraf ekonomi kita kepada yang lebih berasaskan teknologi, inovasi dan services.
kita dulu keluar daripada agrikultur, daripada pertanian kepada manufacturing. Dan manufacturing kita cepat-cepat nak jadi seperti negara membangun. Kita nak masuk ke bidang perkhidmatan, services. Tapi perkhidmatan kita ni masih belum perkhidmatan yang bernilai tinggi. Jadi dia dipanggil dalam political economy, dipanggil fenomena premature deindustrialization. Maknanya kita nak keluar daripada manufacturing ni terlalu cepat, walaupun pasaran buruh dan negara kita ni tak ada lagi pun perkhidmatan-perkhidmatan bertaraf tinggi dan bernilai tinggi. Tambahan pula kita banyak import foreign labour kan, buruh asing. Jadi yang bermain dalam pasaran buruh Malaysia ni, kita pun juga bersaing di peringkat rendah dan banyak dengan buruh-buruh yang murah juga. Jadi nilai ekonomi kita tu, walaupun kita masuk dalam perkhidmatan services apa? Services kecantikan, services restoran, retail, hotel dan sebagainya. Bukannya services ataupun architecture, accounting dan professional pun tak begitu banyak. Dan kita bukannya jenis yang services financial sector kita seperti taraf Hong Kong ataupun Singapore contohnya kan. Jadi services kita pun services yang orang kata petty services, retail, wholesale retail dan sebagainya. Jadi benda-benda ni gaji memang tak tinggi. Kalau PKS ataupun peniaga tidak dapat jual barang diorang dengan harga yang tinggi, nilai barang diorang jual tu tidak tinggi, macam mana dia nak bayar gaji tinggi kepada pekerja contohnya. Jadi this is salah satu finding dalam report Bank Negara 2018 yang saya masih berpegang pada hari inilah. Jadi gaji rendah bukan hanya kerana majikan tak nak bayar gaji tinggi, tapi barang-barang yang dijual oleh majikan tu sendiri tak mahal. Sebab kalau pertama nilai barang tu petty, services yang retail yang petty. Kedua, bila dia nak jual mahal, tak ada orang nak beli sebab gaji rendah. Jadi dia downward spiral lah. Orang yang nak membeli tu pun gaji rendah, saya tak dapat jual barang saya. Nak jual laptop pun tak boleh jual sekaligus, kena jual 0% installment 12 bulan contohnya. Nak buat facial ke rambut ke semua pun 0% installment 12 bulan sebab gaji rendah. Jadi tu memang satu struktur yang sangat kita ni masih stuck di bawah. Kita masih nak menjual manufacturing elektronik, masih nak menjual kelapa sawit dan belum betul-betul ingin ke ada plan yang sangat sustainable untuk meningkatkan pertama keusahawanan dan kedua inovasi negara kita. Jadi pada masa jangka masa panjang, my step paling penting. Jangka masa yang pendek, my step terpenting. Kalau jangka masa panjang memang industrial plan tu memang sangat-sangat diperlukan. Satu industrial plan yang melibatkan teknologi hijau, yang mengambil kira inovasi, yang memerlukan engineer-engineer kita ni, naturally labour market akan respon dan meningkatkan skill diorang, dan segala program upskilling, reskilling ni akan ada penerimanya, akan ada orang yang mendemand reskilling ni. Tak boleh kita reskill, upskill segalanya, tapi tidak ada kerja yang ingin mengambil upskill diorang ni. Inilah salah satunya yang sangat-sangat penting yang kita government tak boleh terlepas pandang hanya dengan fokus nombor unemployment jangka masa pendek ni. Memang betul benda tu penting, my step dan segalanya, tapi tidak boleh terlepas pandang dan harus in fact sebabkan pandemik lebih laju dan bekerja keras, bergiat cerdas untuk menyediakan satu ekonomi, membuat plan ekonomi, industri policy dan sebagainya untuk meningkatkan ekonomi kita ke value yang lebih tinggi, nilai yang lebih tinggi dan bukan stuck di dalam manufacturing E&E, kelapa sawit dan construction yang tak sehabis-habisnya lagi kalau kita lihat asyik dengan construction yang mendrive kita punya ekonomi. Jadi itu bukanlah ekonomi yang bernilai tinggi. Itu pandangan saya lah. Okay, terima kasih Saudari Farhana. Jadi kita dapat lihat bagaimana walaupun kita giat untuk memperbaiki isu unemployment atau pengangguran, tapi kerajaan juga harus memberi perhatian bagaimana situasi sekarang ini tidaklah membiasakan para tenaga buruh kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang tak stabil dan lagi mengeruhkan isu unemployment dalam masa jangka panjang. Jadi kita telah melihat dari segi data, dari segi polisi kerajaan. Jadi sekarang kita akan balik kepada Syekh Huzaifah sendiri yang mungkin ada pengalaman ataupun
mungkin boleh kongsikan cerita-cerita bagaimana SME ini dalam dari segi pengambilan pekerja, apakah isu-isu yang mereka hadapi? Adakah memang benar memang banyak pekerja-pekerja yang melebihi daripada kelayakan yang diingini? Terima kasih Dati. Sekali lagi sebelum kita menyentuh soal pengambilan kerja ataupun polisi lah SME kan, macam yang saya terangkan sebelum ni tadi, structure ataupun komposisi SME itu hampir 70% adalah perniagaan mikro dan another 21% lagi adalah small, kategori perusahaan kecil. Perusahaan kecil ni pula staff dia atau kekitangan dia antara 5 ke 30 orang. Jadi selain memahami industri SME itu yang kebanyakannya di Malaysia ini seperti yang Saudari Fahana highlight tadi, masih lagi berlega di segmen ekonomi yang tidak membawa pulangan tinggi, maksudnya bukan high-tech startup dan sebagainya. Kebanyakannya adalah perniagaan yang low margin, dan dengan bilangan pekerja yang tidak tinggi itu, secara strukturnya, secara hierarkinya memang it would be a flat hierarchy lah. Jadi kebanyakan yang diambil adalah pekerja-pekerja operasi, pekerja-pekerja jualan. Dia tak adalah in terms of staff mobility, contohnya nak naik pangkat, nak jadi pengurus, head dan sebagainya. Peluang tu sebab secara strukturnya tak ada. It's a small company kan. Takkan nak kalau ada 5 orang staff, takkan seorang je pekerja, lepas tu ada team lead, ada manager, ada apa kan. Akhirnya seorang je yang buat kerja kan. So that's why di kebanyakan SME, especially yang micro, the pay is not high lah. Dan Malaysia sendiri, macam yang kita highlight mula-mula tadi, SME ni employs 48%, almost half of the workforce. Sebab tu macam yang Dr. Marwan highlight tadi, median pay kita very low, sebab by virtue of SME yang jadi main employer. Dan SME ni memang you cannot expect SME to pay high salary lah. Memang ada SME yang gap antara gaji bos dengan pekerja tu jauh, tapi jaranglah, susah nak jumpa. Mostly even owner pun masih bekerja, share whatever is left every month lah. Jadi for SME nak bagi starting fresh grad 27, yang tu ada, tapi jarang-jarang lah, sebab the margin is not good, dan competition is high lah. Jadi bila SME adalah major employer, maksudnya kebanyakan vakansi yang ada adalah di kalangan SME. Jadi orang yang mencari kerja, penganggur-penganggur kita pun tidak ada pilihan. Macam mana dia nak demand gaji, sedangkan kebanyakan vakansi yang ada adalah di tangga gaji macam tu. Contohnya kalau fresh grad SME, I think secara puratanya starting gaji akan dalam 2K atau 2,200 macam tu. Jadi kalau kata ada fresh grad yang nak demand, aku nak starting gaji 27, aku nak starting gaji 3, dan dia akan limitkan option dia lah. Maksudnya kalau dia nak apply kerja dekat Petronas atau syarikat-syarikat besar lain, bolehlah dengan tangga gaji macam tu. Tapi SME, you have to accept apa yang ditawarkan. Kemudian saya juga ingin sentuh macam apa yang Dr. Marwan highlight tadi, perbezaan gaji pekerja wanita dan lelaki lah. Secara umumnya memang berdasarkan pengalaman saya dan klien-klien pun, bila yang memohon kerja tu memang lebih ramai perempuan lah. Dan memang di universiti pun kita akan lihat, walaupun bergantung juga pada kos apa, tapi kebanyakannya pelajar-pelajar ramai perempuan. Jadi saingan di antara pemohon kerja atau
pencari kerja perempuan ni lebih kompetitif. Maksudnya kalau contoh macam accounting firm saya sendiri, memang our whole team perempuan. So cuma kita belum ada sambutan hari wanita lagi lah. Tapi itu maksud saya adalah bila pekerja perempuan tu ramai, calonnya ramai, jadi bila syarikat offerkan gaji rendah pun masih ramai lagi yang apply. Berlainan dengan katalah posisi tu memang perlukan pekerja lelaki. Mungkin kerja yang 3D ke, difficult, yang perlukan lelaki yang tak sesuai untuk perempuan contohnya. Jadi bilangan tu limited. So you have employer pula yang kena compete, so you have to pay more lah. Jadi saya nampak sedikit sebanyak mungkin itu bukan satu-satunya faktor, tapi sedikit sebanyak benda tu memainkan peranan penting jugalah. Jadi selain tu saya nak komen jugalah macam yang Cik Fahana sentuh tadi, isu pekerja gig kan. Itu memang trend tu memang adalah di kalangan, kalau kita tengok di kalangan SME pun. Contoh kalau saya boleh ambil a good example is pekerja ni lah, dulu kita panggil dispatch kan, ataupun runner. Sekarang kita sangat jarang lah kita nak jumpa syarikat yang memang ambil runner full time, sebab dah ada pelbagai option. Ada Grab, ada GoGet dan sebagainya. So it just doesn't make sense untuk bayar fix gaji, sedangkan kita boleh buy job. Dan perkembangan gig ni memang kalau kita our generation yang tengok, kita ni still value stability lagi. Stability kita letak priority yang tinggi dan higher pay. Cuma mungkin sebelum kita decide whether the gig economy ni perkembangan yang baik atau tak, we have to also consider priority generasi bawah ni lah. Apa yang saya nampak based on my observation dengan engagement adalah diorang, kebanyakan generasi yang bawah ni, they prefer freedom tu. Dia lebih menghargai freedom daripada stability, pengurusan masa yang fleksibel dan sebagainya. Kalau dulu kita pentingkan ada insurance, medical coverage, tapi sekarang they are willing to have less pay tapi ada more freedom of time, so that they can do something on the side yang lebih menepati minat mereka, dan dia nampak ada lebih banyak peluang untuk make money lah. Boleh part time jual barang dekat online platform sebagainya yang akan earn more. So faktor-faktor tu kita kena tengoklah the priority. Dan untuk big organisation, saya rasa benda-benda tu telah dikaji dan study. Kalau saya boleh ambil contoh, Petronas contohnya, a few years ago pun memang semasa mereka nak buat pelarasan gaji dan sebagainya untuk fresh grad, faktor-faktor ni diambil, konsultan buat kajian sebagainya. Fresh grad ketika itu pun prefer higher pay daripada a high medical benefit contohnya. So can see priority tu dah change lah. Jadi bila benda-benda ni kita kena ambil kira why people are willing to go for lesser pay ataupun position yang tak memerlukan kelayakan yang sebenarnya. Dan saya sendiri beberapa kali interview untuk lower positions pun ada kandidat yang sengaja menyorokkan kelayakan yang tinggi pun. Dia memang tahu contohnya position untuk diploma ataupun SPM, tapi dia ada ijazah. So dia just tak state lah yang dia ada ijazah, sebab persaingan nak mendapatkan kerja tu, jadi willing lah untuk they are willingly
to be underemployed. Dan saya nampak itu sebab persaingan lah. Until ekonomi kita boleh move, maksudnya peratusan SME yang bekerja di ataupun berniaga di bidang yang tidak high margin ni, moving towards bidang yang promise a greater return so that they can pay a higher salary, selagi itu situasi ni susahlah kita nampak berubah. Terima kasih Syekh. Kita dapat lihat maknanya halangan yang terdapat dalam kalangan pemilih SME dalam memberikan terbaiklah untuk tenaga pekerja mereka. Jadi untuk pusingan yang ketiga, saya ingin serahkan semula kepada saudari Farhana untuk jelaskan dari sudut makro apakah insentif yang sesuai, yang berfokus untuk kita bantu pulih pasaran buruh kita dan struktur ekonomi kita untuk perkembangan ekonomi secara menyeluruh. Silakan. Okey, terima kasih pada saudari Zati. Dan terima kasih juga bagi saya jawab walaupun saya baru bercakap tadi. Saya minta maaf pada panelis dan penganjur dan juga penonton. Nanti insyaAllah saya akan keluar awal sikit sebab saya ada urusan seterusnya di sini. Tapi kita dah masuk ke arena insentif kan yang kerajaan. Jadi saya nak jawab sebagai mudahnya lah. Kalau ada insentif dan yang insentif itu memasukkan duit dalam poket buruh untuk berbelanja, maka secara teorinya dan juga secara langsungnya memang akan meningkatkan KDNK melalui permintaan isi rumah dan perbelanjaan. Jadi itu memang the teori lah. Jadi soalan tadi tu adakah insentif yang berfokuskan buruh ni boleh meningkatkan KDNK, GDP dan pembangunan ekonomi? Ya, betul. Cumanya uniknya kita sekarang ialah dalam keadaan pandemik. Jadi pada peringkat awal pandemik ni, government dia punya goal dia ataupun misi government ialah untuk orang untuk masih mendapat gaji tetapi duduk di rumah. Dia tak nak menginsentifkan orang keluar cari kerja dan lebih banyak bekerja. Dia nak orang duduk di rumah. So itu uniknya pandemik kita sekarang. Jadi insentif-insentif yang meningkatkan orang bekerja atau mencari lebih kerja, lebih keluar membuat perniagaan dan sebagainya ialah bukan insentif. Itulah insentif yang biasanya kita nak untuk meningkatkan employment. Tapi adalah satu insentif yang kita tak nak dalam keadaan ekonomi sebegini. Jadi berbalik kepada trend yang saudara Syekh nampak tadi di kalangan orang muda, memang permintaan orang muda lebih kepada flexibility, gaji tinggi, tak payah suksu dan sebagainya. Dan gaji yang tak stabil pun tak apa, asalkan ada dan sebagainya. Tapi precisely bila keadaan pandemik sebeginilah yang kerja-kerja yang tidak stabil ni menjadi masalah dan kerajaan perlu meletakkan insentif-insentif dan sebagainya. Jadi kalau waktu keadaan ekonomi bagus, memang kita lebih mahu pilihan. Tak naklah kerja government stabil sangat walaupun gaji rendah walaupun stabil dan sebagainya. Kita nak yang lebih mencabar, lebih gaji tinggi daripada sektor, yang lebih fleksibel. Gen Y, Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya nak main bola petang-petang, dia nak buat yoga dan sebagainya. Jadi dia mungkin nak gaji yang tinggi tapi asalkan ada lebih work-life balance, stabil ni, tak mau. Tak payah pun tak apa dan sebagainya. Tapi bila dah masuk keadaan pandemik dan seperti inilah yang shock, exogenous shock, event yang kita tidak dapat predict, this is where government nak kita duduk di rumah tapi gaji dia masuk. This is where gaji stable is the best kind of jobs lah. Jadi saya tak deny trend buruh masa sekarang memang banyak inovasi perlu dilakukan dalam kontrak-kontrak pemburuhan seperti yang saya bincangkan tadi untuk dua-dua menjadikan pasaran buruh ni lebih meriah untuk para majikan yang bergelumang dalam keadaan persaingan yang tinggi dengan teknologi dan sebagainya, juga perlu memikirkan masalah pemburuhan, skill, nak invest dalam buruh itu atau tidak.
dan pada masa yang sama kena bayar gaji dan sebagainya. Dan juga buruh yang lebih inovatif, kontrak-kontrak pemburuhan kerja yang lebih pada masa yang sama protect ataupun memelihara buruh daripada masalah-masalah shock, exogenous shock daripada luar seperti pandemik macam ni. Kita pun boleh ada macam teori lah kan, pandemik ni akan lebih selalu berlaku ke, krisis kewangan akan lebih selalu berlaku ke kerana banyak perkara-perkara imbalances yang berlaku dekat dunia ni lah dengan krisis kewangan dan sebagainya. Jadi ini ialah antara yang saya jawapan panjang ni lah. Tadi jawapan mudah ialah insentif kalau masuk poket akan meningkatkan KDNK. Tapi insentif jangka masa panjang haruslah ke arah inovasi dalam struktur pemburuhan. Yang macam both Dr. Marwan dan Zara Shih pernah cakap ada something wrong dalam struktur pemburuhan zaman sekarang. It doesn't mean kita kena kembali ke struktur yang lama. Kita kena hadapi penangan teknologi ni lah dan segala macam yang sedang berlaku kat dunia ni, dan make sure that it's a win-win for both majikan dan juga pekerja. Dan kita lihat sebagai insentif, soalannya sekarang, bukankah whether insentif ni akan meningkatkan KDNK pada jangka masa yang lama? Persoalannya ialah berapa lama insentif-insentif seperti MyStep, PSU stands for insentif subsidi upah lah kan. Maknanya government secara langsungnya suruh majikan jangan buang kerja, ambil duit ni dan bayar gaji. Dan insentif-insentif sebegini, persoalannya bukanlah whether dia akan meningkatkan KDNK, dia mungkin akan meningkatkan KDNK satu suku, tapi berapa lama boleh bertahan macam ni, dan whether dia akan meningkatkan sektor ekonomi yang dah merudum tadi seperti services yang orang dah tak beli. Contohnya benda-benda yang lebih mewah lah, orang hanya beli makanan-makanan asas, dan lebih banyak insentif lebih banyak yang digunakan untuk membeli pembelian asas lah, dan it will take a while untuk market demand, permintaan untuk perkara-perkara yang lebih barang-barang yang lain, servis-servis perkhidmatan yang lain untuk mula diminta semula oleh ekonomi. Jadi pada saya insentif macam ni bagus bagi ekonomi tapi tak lama. Insentif seperti reskilling, upskilling, pada saya tu saya sokong kerana dia memang akan boleh membuatkan labor yang tadi kita cakap underemployment tu, kalau engineer tu dia akan boleh menyebabkan dia meningkatkan offering dia. Dan saya sekarang nampak macam-macam CV jugalah, orang yang sebelum ni engineer tiba-tiba nak jadi data scientist, orang yang sebelum ni accountant dia juga boleh buat programming website dan sebagainya. Jadi ni antara benda-benda yang saya welcome, saya setuju dari segi government, dan impak ni akan lebih jangka panjang. Singapura ada satu model yang baru. Antara Singapura, dia macam kita ada permai prihatin penjana dan sebagainya. Mereka pun ada plan ekonomi sewaktu pandemik ni, dan antara yang menarik dalam plan ekonomi pemulihan pandemik dalam Singapura ialah menyediakan upskilling, reskilling untuk golongan mid career. Maknanya untuk golongan-golongan yang dah 40-an, 50-an, mungkin buyer ibu bapa kepada setengah daripada kita dah lanjut dalam career dia punya status dia, tapi skill dia mungkin dia tidak dapat tidak diterima oleh pasaran buruh sekarang. Sukar orang yang pernah jadi contohnya bank teller di RHB dan CIMB tiba-tiba sekarang kena membawa Grab kan, walaupun dia ada skill accountant dan sebagainya, dan dah menyara keluarga dia sehinggalah dia berumur 40-an, 50-an, and tiba-tiba tidak ada kerja kan. Jadi golongan-golongan ni juga merupakan satu golongan umur, peringkat umur yang perlu difikirkan tentang reskilling dan upskilling ni lah. Jadi pendekatan Singapura untuk menangani
upskilling, reskilling dan unemployment dari segi umum muda, pertengahan dan juga yang agak lanjut ni pada saya agak menarik dan pendekatan ni harus dilakukan lah instead of just broad based subsidi upah, reskilling, training, beramai-ramai graduan yang tidak ada kerja diletakkan di GLC dan sebagainya. Itu lebih broad. Jadi kalau ada pendekatan yang lebih menengok melihatkan kepada peringkat umur, strategi yang berbeza-beza untuk setiap umur, saya galakkanlah insentif yang seperti itu dan untuk masa terdekat ni daripada kerajaan Malaysia. Okey, terima kasih Saudari Farhana. Terima kasih juga sekalian sudi bersama kami jadi panelis dan berfungsi macam-macam maklumat. Jadi seterusnya untuk kita akan melanjutkan perbincangan tentang insentif. Balik kepada Dr. Syed Marwan, bagaimana pakej-pakej rancangan ni kita dapat tahu mereka akan kerajaan sedang giat untuk meningkatkan kemahiran para tenaga buruh di Malaysia. Tapi adakah ini juga akan membantu masalah pengangguran, kerana adakah dengan meningkatkan kemahiran ini akan terdapat kesediaan pekerjaan untuk mereka ni. Jadi dari segi sudut ekonomi secara menyeluruh, bagaimana program-program upskilling, reskilling ini dapat membantu? Silakan Doktor. Terima kasih saudari moderator. Betul apa ni macam saudari Farhana sebut tadi, saudari moderator sebut tadi, dan saya rasa ramai orang pun dah berulang-ulang kali disebut oleh kerajaan, pelbagai insentif yang diberikan oleh kerajaan. Ada program subsidi upah, program subsidi upah 1, program subsidi upah 2. Kemudian ada penjana, ada reskilling, ada macam-macam lah insentif ni. Untuk PKS ada untuk microcredit ada bantuan ada. So, banyak industri yang dapat, ada industri hiburan, ada untuk syarikat Bumiputera dan macam-macam kumpulan sasaran yang telah diberi bantuan, berbilion telah dibelanjakan, pelbagai stimulus diberi, stimulus prihatin plus, prihatin SME, penjana, kita prihatin, permai. So even stimulus sendiri pun banyak. Jadi kalau kita tengok berapa suntikan fiskal stimulus kerajaan yang dikatakan untuk membantu syarikat-syarikat dan membantu ekonomi, anggarannya adalah lebih kurang sebanyak 320 bilion ringgit Malaysia. Iaitu lebih kurang 20% daripada keluaran negara kasar atau GDP Malaysia. Dan even kalau kita tengok bajet 2021, pelbagai pihak mengatakan bahawa ini adalah bajet yang terbesar dalam sejarah, which is actually normal. Setiap tahun memang akan ada bajet yang lebih besar daripada tahun sebelumnya. Jadi berbalik kepada soalan saudari tadi, macam-macam stimulus ni, macam-macam yang diberi oleh kerajaan ni, persoalannya cukup ke? Kan? Jadi adakah benda ni, adakah stimulus yang diberi, suntikan yang diberikan oleh kerajaan cukup untuk menangani isu-isu seperti employment ataupun underemployment ataupun ekonomi secara seluruhnya? Kalau kita nak tengok, bagi saya, kalau kita tengok statistik yang ada sekarang, statistik pengangguran, statistik underemployment, saya rasa ramai yang akan setuju dengan saya bahawa stimulus daripada kerajaan dan bantuan daripada kerajaan ini tidak cukup. Dan kalau kita lihat contoh lain yang terbaru, iSinar. iSinar, pengeluaran iSinar, kita boleh lihat hampir 4 juta orang apply untuk keluarkan duit daripada simpanan mereka. Right? Dan kalau tak silap sudah 10 bilion ringgit
telah diluluskan untuk dikeluarkan daripada ICINA. Jadi ni kalau kita lihat keadaan seperti ini, ianya adalah sebenarnya refleksi bahawa dasar-dasar dan polisi yang diperkenalkan oleh kerajaan tidak cukup dan mungkin gagal untuk menangani isu-isu ekonomi, isu-isu pengangguran, isu-isu roti dan mentega, the bread and butter of the people. Roti dan mentega rakyat. Ia sebenarnya kalau tengok ICINA, ia bukti bahawa sebenarnya rakyat ni sedang terdesak. Sebenarnya rakyat ni tak ada duit untuk berbelanja dan survive. Sehingga terpaksa keluarkan wang simpanan sendiri. Tapi itu pun setelah berkali-kali disuarakan dan diberikan political pressure oleh mantan Perdana Menteri untuk membolehkan rakyat keluarkan. Dan juga I think ada juga collateral damage. CEO KWSP juga terpaksa mungkin ada restructuring dalam KWSP untuk membolehkan ICINA ni dikeluarkan. Jadi ramai yang memuji langkah ini, tapi bagi saya ini sebenarnya refleksi kegagalan kerajaan menangani isu. Sebab rakyat sebenarnya sedang desperate. Right? Kita nampak bagus untuk rakyat. Tapi sebenarnya sebaliknya ialah stimulus kerajaan tidak mencukupi untuk menangani isu sara hidup rakyat. Right? Jadi apa sebenarnya yang patut dibuat untuk Malaysia ni? Saya rasa saudari Farhana pun dah sebut macam-macam jenis polisi jangka pendek dan jangka masa panjang. Kalau boleh saya simpulkan dari pandangan saya, dalam masa pendek sekarang ini, tumpuan mungkin kerajaan perlu selamatkan pekerjaan dulu. Jadi kena ada polisi-polisi yang retain pekerja. Right? Sebab memang kita lihat sekarang unemployment dan underemployment sangat tinggi. Jadi benda ni basically program subsidi upah itu perlu ditingkatkan supaya tidak ada lagi orang yang hilang pekerjaan. Right? Dan kemudiannya perlu ada social protection. Maksudnya kalau orang hilang pekerjaan, kena ada bantuan yang cukup untuk bantu dia tampung sara hidup. Jadi tak adalah dia sampai desperate, sampai terpaksa keluarkan semua 10,000 ICINA yang dia simpan. Jadi perlu juga ada bantuan dari sudut itu. Di setengah negara ada unemployment benefit. Maksudnya kerajaan bagi wang untuk dia cukup-cukup untuk survive. Jadi tak perlu dia guna simpanan yang perlu digunakan di masa hadapan. Dan mungkin jangka masa yang lebih panjang seperti yang disebut oleh saudari Farhana tadi, perlu rombak ataupun tambah baik struktur pasaran buruh yang ada di Malaysia. Dan ini of course termasuk seperti reskilling, new high quality jobs, dan juga perlu ada penekanan kepada isu-isu yang saya sebut tadi, iaitu isu-isu yang berkait dengan wanita, isu-isu yang berkait dengan pembayaran yang below living wage, dan juga isu-isu untuk golongan belia. Jadi polisi-polisi ini perlu untuk struktur semula ekonomi supaya kita Malaysia lebih berdaya saing, terutamanya lepas pasca pandemik ini, dan dapat memberikan buruh yang high quality. Dan of course orang akan kata bila kita cakap kerajaan tak cukup, jadi kerajaan kena bagi lebih. Of course orang kata, oh ni tak boleh sebab perbelanjaan kena tingkatkan. Dan bila perbelanjaan kena tingkatkan, jumlah hutang pun akan meningkat sebab kerajaan berhutang untuk buat apa-apa polisi, semua polisi-polisi ni. Right? So, tapi kita kena ingat sebenarnya kita tak polisi-polisi ni kita tak boleh nak jadikan hutang itu sebagai kaya ukur yang utama. Right? Sebab seperti mana yang kita dengar
pemimpin-pemimpin negara pun selalu sebut yang kita ni masih dalam fasa berperang dengan COVID. Right? Jadi bila kita ada mentaliti perang, right? Kita sebenarnya bukan hutang itu perkara yang secondary. Perkara primary kita adalah dalam situasi perang kita nak menang dulu. Right? Jadi untuk bayar perang ni nanti fikir kemudian. Right? Even kita pun ada hashtag kita mesti menang kan, dalam kerajaan guna hashtag tu kita mesti menang. Dan saya teringat kata-kata Prof Jomo yang ada menyebut, dia kata dalam in this pandemic, first we fight the war, then later on we think about how to pay for it. Kita perang dulu, habis perang baru kita fikir macam mana nak bayar. Jadi bukannya kita tidak fikir langsung, tetapi duit ni adalah perkara yang secondary. Belanja dulu, limit the casualties of war dulu, dan kemudian baru fikir pasal duit. Ya betul kita polisi-polisi ni akan pakai banyak duit, tapi kena ingat juga apa implikasi kalau kita buat polisi ni. Di mana kalau polisi-polisi ini dan perbelanjaan ini ditambah oleh kerajaan dan dapat menyelamatkan orang daripada menganggur, dan juga mungkin dapat meningkatkan jumlah high quality jobs, maka duit itu akan kekal di dalam poket rakyat. Bila duit ada dalam poket rakyat, ini yang akan dapat stimulate ekonomi in the future. Sebab bila duit ada dalam poket rakyat, rakyat akan berbelanja dan ini akan develop multiplier dalam ekonomi. Supaya in the long run, pasca COVID ini, Malaysia, pemulihan ekonomi akan lebih pantas dan tuntas. Okay, so saya rasa setakat itu dulu untuk ini, untuk isu ini. Terima kasih. Balik kepada moderator. Terima kasih Doktor. Jadi Doktor dapat katakan tadi bahawa sebenarnya pakej rancangan ni memang sangat penting dan sangat diperlukan dan masih belum mencukupi lagi setakat ini, dan kita harus fokus pada bagaimana untuk kita pastikan rakyat kita dapat survive dalam zaman pandemik ni. Jadi terus kepada lensa SME. Jadi adakah insentif-insentif ni sebenarnya membantu dalam survival syarikat-syarikat bumi putera kita? Kalau kita tengok macam yang kita tahu dan apa yang Dr. Marwan pun highlight tadi, memang banyak kita ada penjana, permai, apa lagi, TSU. Banyak plan yang di dalamnya kemudian ada pelbagai insentif sehingga bajet mencecah 300 bilion sebagainya. Cumanya persoalan on the ground adalah mana semua tu. Delivery is very slow, very inefficient. Yang ni bukan sahaja perception, tapi juga kalau kita refer ke laporan ke-42 yang dikeluarkan oleh unit pelaksanaan dan penyelarasan pakej rancangan ekonomi. Contoh untuk yang penjana yang first dulu, 1.62 billion untuk SME telah being disbursed, tapi memanfaatkan hanya 6,731 SME, which is only about 3%. Jadi kita nampak dan kebanyakan dari jumlah yang cukup besar yang disebut berpuluh bilion sebagainya itu ada dalam bentuk pinjaman, dalam bentuk grant. Pinjaman dan grant ni by default perlu di-apply dan kemudian akan ada segala requirement, documentation dan sebagainya. Sedangkan kita ni dalam keadaan krisis. Pejabat pun kena tutup. So siapa yang nak prepare the documentation, nak apply sebagainya. Kemudian bila apply ada tempoh permohonan, tempoh nak approve sebagainya. So ibaratnya kita ni tengah sakit, tenat kan, atau kita kemalangan. Takkan
doktor nak cakap awak kena jaga kesihatan, kurangkan gula sebagainya, itu semua jangka panjang kan, tapi kena rawat apa yang immediately adalah SME perlukan cash untuk survive. Bukan saja jualan, the cash flow tu. Tanpa cash, perniagaan mati. Jadi segala bentuk pinjaman, grant dan sebagainya tu simply doesn't work. Sebab tu, dan ini bukan mere observation, proven by all the numbers lah, pengangguran meningkat, lebih banyak SME tutup sebab tidak sampai direct. Jadi bagi saya, kalau saya dapat simpulkan apa yang kerajaan patut buat dalam tempoh immediate ni untuk mengelakkan pengangguran lebih teruk dan sebagainya, untuk menyelamatkan SME, yang kita tahu bagi kita selamatkan SME adalah employer kepada 50% workforce. Basically selamatkan SME, insya-Allah kita mengurangkan impact krisis ekonomi kepada kebanyakan rakyat. Number one, PSU harus diteruskan, dan sebenarnya jumlah PSU yang pertama which is 1,200 sebulan tu adalah cukup baik. Sebab saya katakan begitu, kebanyakan individu, sebab PSU first tu hanya untuk pekerja yang berpendapatan 4,000 and below. Kebanyakan pekerja di Malaysia yang menggaji 4,000, even yang menggaji 4,000 pun 1,200 tu adalah lebih kuranglah jumlah yang dibawa pulang every month setelah tolak loan sebagainya. Sebab kita boleh cek data-data BNM pun berapa banyak pinjaman, debt untuk household. Dia memang setiap bulan kalau gaji 4K pun itulah juga yang dibawa balik. Jadi gaji 1,200 tu memastikan, atau PSU 1,200 tu memastikan setiap employer, majikan masih boleh bayar at least 1,200 kepada pekerja dia, dan pekerja dia masih boleh survive dengan gaji 1,200. I think kebanyakan majikan pun akan setuju dengan saya bahawa most majikan akan prefer untuk retain staff dia. Sebab if you look at the money and cents pun, kos untuk hire, kos untuk tukar staff ni kan, kita dah berhentikan kerja, kos nak ambil balik, nak retrain tu semua is a lot higher. Mengambil masa, dan for the new staff untuk orang panggil bergerak sama laju dengan existing staff, akan mengambil masa dan kita akan rugi. Contoh kalau kita ambil, katalah orang tu sales kan, dengan the network repo yang dia dah build, kalau kita nak ganti a new staff, problem. Jadi you ask any majikan, dia akan prefer untuk retain their staff as long as they can afford it lah. Jadi instead of bagi insentif untuk hire new staff, untuk hire fresh grad semua, first kita, macam Dr. Marwan cakap ni, kita limitkan jumlah pengangguran, maksudnya jumlah yang diberhentikan kerja. Jadi sebelum kita nak, sebab masalah fresh grad menganggur ni semua ni sebelum pandemik pun ada. Jadi sebelum kita fikir ke long term solution, kita limit dulu yang tengah damaging ni, iaitu orang diberhentikan kerja. Jadi PSU kena ada sekurang-kurangnya, I believe sampai Disember lah, Disember 2021, sebab by then should be vaksin semua dah better dan ekonomi dah start picking up. InsyaAllah lebih banyak SME boleh survive. Komponen number 2 adalah moratorium. Moratorium ni lagilah government tidak boleh cakap tak cukup bajet sebagainya, sebab doesn't cost anything to the government. Dan sebenarnya bank pun tidak rugi apa-apa, sebab they still charge interest untuk tempoh moratorium tu. Apa yang bank hilang adalah cash flow, orang tak bayar loan tu. Dan adakah bank akan close down because of people tak serve their loans? Tidak. Dan saya tidak setuju moratorium bersyarat, sebab moratorium untuk orang yang kehilangan kerja akan memberi kelegaan lah, ataupun untuk orang yang kena potong gaji, dia akan memberi kelegaan, so that apa duit yang dia ada, dia boleh spend untuk the essentials. Tapi moratorium untuk orang yang masih bergaji penuh akan menolong untuk menjana ekonomi.
sepanjang tempoh moratorium last year, kita tengok macam mana rakyat Malaysia berbelanja di Shopee, Lazada contohnya. Saya ada klien yang memang main bisnesnya memang jual di Shopee. Setiap kali Shopee buat sales 11 lah, 99 sebagainya, memang order yang dia dapat untuk tempoh sehari tu sampai 3,000 order, 5,000 order, dan memang income dia menunjukkan peningkatan semasa PKP tu. Sebab moratorium, mereka yang masih bergaji penuh ada more money to spend, dan this domestic consumption ni yang akan membantu, yang akan generate more sales untuk SME. Inilah lifeline SME. So SME akan still ada business, kemudian gaji tadi kita dah bantu. Dan the third one pun tidak akan cost anything to the government, tapi sangat penting untuk SME adalah clear SOP. Clear SOP. Kalau boleh kita buat macam UK. Dia ada stage 1, stage 2. So kalau hari ni Ismail Sabri announce, okay, sekarang PKP stage 1. So everyone knows apa yang boleh, apa yang tak. So memudahkan untuk SME planning. Kan kalau kita bagi duit buat ada jualan, tiba-tiba dia pun tak tahu, aku kena tutup ke, berapa bulan kena tutup, bila boleh bisnes balik sebagainya. Jadi kalau kita boleh tackle 3 benda ni, kerajaan boleh selamatkan banyak SME daripada kena tutup, kena gulung tikar, dan dengan itu menyelamatkan lebih banyak pekerja daripada kehilangan kerja. Lepas selesai pandemik ni, then we can think about the reskilling, we can think about the new industry, how to push SME towards greater heights lah. Apa yang penting sekarang ni survival. Kalau boleh kita tak nak SME lebih banyak SME mati, sebab bukan saja kehilangan kerja, kita akan kehilangan the economic structure. Contoh dekat satu tempat tu ada 3 barbershop contohnya, dan memang cukup untuk cater permintaan, tapi sebabkan PKP dan semua ni, semua barbershop adalah 3 bungkus. Benda tu bukan saja kerugian kepada owner barbershop tadi, tapi kerugian kepada masyarakat sekeliling lah. Dah susah dah pula nak cari barbershop. Jadi structure dalam ekonomi tu dia player. Itu kita ambil contoh yang simple lah, tapi dalam the whole industry tu, the whole supply chain tu, kalau terganggu, ada syarikat tutup, dia akhirnya membantutkan balik ekonomi untuk bangkit. Jadi fokus sebenarnya should be on survival, dan moratorium blanket sangat penting, couplekan dengan PSU. Yang tu 2 cukup, tanpa perlu dah geran ke pinjaman sebagainya. Terima kasih. Okay, terima kasih Syekh. Jadi Syekh katakan sebenarnya insentif-insentif ni sangat bantu sebenarnya, dan ada yang lebih berkesan daripada yang lain, dan juga ada yang perlu ditingkatkan untuk memastikan survival SME di Malaysia. Dan melalui 3 pusingan yang kita telah lakukan tadi, kita dapat lihat pertama kali kita sentuh tentang OPR dan polisi yang telah diambil oleh Bank Negara. Kita juga lihat tentang data DOSEM tentang pengangguran dan juga underemployment. Dan kita juga lihat insentif-insentif yang wujud pada hari ini untuk membantu masalah-masalah ekonomi yang kita sedang alami. Jadi sebelum kita tutup, jadi saya nak minta para panelis untuk mungkin simpulkan dalam masa 5 minit perbincangan kita pada malam ini, dan kita mulakan dengan Dr. Said Marwan. Terima kasih kepada saudari moderator. Jadi kalau kita nak simpulkan, dia ada perlu tindakan-tindakan yang perlu dibuat sekarang, iaitu tindakan ataupun polisi yang menumpukan kepada menyelamatkan pekerjaan, dan polisi bread and butter, roti dan mentega, supaya rakyat ini dapat sekurang-kurangnya survive untuk hidup. Dan perlu polisi jangka panjang adalah untuk melihat kembali struktur pasaran buruh di Malaysia. Jadi ini perlu juga diberi tumpuan oleh kerajaan,
dan hopefully perkara ini dapat dilakukan secepat mungkin. Hopefully lepas pengurangan politicking dalam kerajaan, dan kita harap tahun 2021 ini lebih baik daripada 2020 dan hopefully pengeluaran vaksin pun dapat dipercepatkan untuk cover rakyat Malaysia dengan lebih pantas. Okay, saya juga nak ambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada IRDP kerana menjemput saya pada malam ini. Terima kasih kepada panelis juga, banyak yang saya belajar, dan terima kasih kepada sidang penonton yang sudi bersama kami mendengar pada malam ini. Terima kasih Dr. Said Marwan. Seterusnya daripada Cik Zaifah. Apapun saya rasa di masa krisis pandemik ini, kalau kita ambil perspektif pekerja, especially mereka yang masih mencari kerja, belia-belia yang menganggur, saya sarankan masa sekarang ini adalah masa untuk mengumpul pengalaman lah. Sebenarnya Malaysia juga telah melalui beberapa cycle sebegini, cuma mungkin ini antara yang paling teruk lah. 87 dulu pernah, 97 basically labour market sangat teruk. Kita boleh check lah dengan our seniors apa berlaku waktu tu. Jadi waktu sekarang ni nasihat saya sebagai mungkin seorang yang sedikit pengalaman adalah kumpul sebanyak mungkin pengalaman, kemahiran, equip yourself. Mungkin kita tak dapat apa yang kita idamkan, maksudnya mungkin selama ni idamkan gaji tinggi sebagainya, tapi this is the time for you to prepare yourself so that bila ekonomi dah pick up balik nanti, you be the front runner kan, dah ada pengalaman yang cukup, skill yang cukup, network sepanjang apa sahaja kerja yang dapat dibuat sekarang. Mode sekarang adalah survival mode, maksudnya apa saja yang ada, grab dan try to make the best out of it. Build your network ni insyaAllah mungkin sekarang anda belum nampak lagi, tapi later dia akan membantu financially dan sebagainya. And untuk usahawan-usahawan SME lain, stay strong, stay tough. Krisis adalah orang panggil the litmus test untuk usahawan lah. Jadi usahawan memang kena prepare for the wheel, di atas dan di bawah. If you survive this, you would go higher. Sebab kalau kata dalam your industry lebih banyak your competitors yang tutup and you can survive, maksudnya lepas pick up nanti kita yang akan ke hadapan lah. We can grab more market share, so you can go higher. So try to survive, reach out to sesama usahawan, dan sama-sama kita push kerajaan untuk provide the best lah for us and for the rakyat. Again, thanks to IRDP, a good session for me, dan panelis Dr. Marwan dan saudari Fahana, good inputs, good data yang insyaAllah I can also share with my friends and clients. And thanks for everyone watching juga lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Syekh Zaifah. Berakhir sudah forum kita, iaitu OPR, Pengangguran dan SME, Prospek Malaysia 2021. Saya mewakili Institute for Research and Development of Policy, IRDP, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para panelis dan juga para penonton yang bersama kami pada malam ini. Sekian sahaja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.